I'm mad at Disney, they tricked me, had me wishing on a Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari adalah merupakan sumber kedua dalam syariat Islam yang telah diakui oleh Al-Quran. Kepentingan dan keperluannya tidak dapat dinafikan disebabkan tanpa hadis, manusia tidak dapat memahami, mengenali dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Disebabkan fungsi hadis adalah untuk mentafsirkan mana-mana atau ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian, tidak semua hukum diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Disebabkan itu, umat Islam tidak boleh meninggalkan atau memisahkan hadis Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Antara karya hadis yang paling agung adalah Sahih Imam Bukhari yang diberi nama cukup istimewa, iaitu Al-Jami' As-Sahih Musnad Al-Muhtasar min Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnanihi wa ayyamihi. Tetapi karya ini terkenal dengan nama Sahih Al-Bukhari. Biodata Imam Al-Bukhari. Nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Ju'fi Al-Bukhari. Beliau mendapat gelaran Al-Bukhari adalah disebabkan tempat kelahiran beliau, iaitu Bukhara. Tempat lahir beliau adalah di Bukhara yang terletak di Khurasan. Bandar Bukhara ini merupakan sebuah bandar yang lama, luas dan sangat cantik. Beliau dilahirkan pada tahun 194 Hijrah di Bandar Bukhara. Sejak kecil, Imam Bukhari sudah cenderung untuk menghafaz hadis-hadis Nabi SAW dan juga mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Sebab keluarga dia merupakan sebuah keluarga yang sangat menitik beratkan ilmu pengetahuan, sebagaimana ayahnya yang merupakan seorang yang terkenal dalam keilmuannya. Selain itu, Imam Bukhari ni juga seorang yang rajin untuk menghadiri majlis-majlis atau halaqah ilmu. Beliau meninggal dunia pada malam Aidilfitri pada tahun 256 Hijrah. Semasa umur beliau 62 tahun kurang 13 hari. Penulisan Al-Bukhari. Yang pertama adalah guru beliau, iaitu Ishaq bin Rahuyah, telah menyampaikan hasratnya kepada muridnya untuk menghimpunkan hadis-hadis yang sahih. Maka disebabkan itulah Imam Bukhari mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut. Yang kedua, beliau telah bermimpi bahawa beliau memegang kipas dan menghalau lalat dari menghinggap baginda dengan kipas tersebut. Selain itu, beliau bertanya kepada penafsir mimpi berkaitan mimpi beliau. Penafsir mimpi itu mengatakan bahawa beliau akan menghalang pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan itulah beliau menghasilkan karya tersebut. Jadi dengan disebabkan mimpi tersebut, beliau menganggap Imam Bukhari akan menafikan pendustaan golongan pemalsu daripada baginda yang untuk memalsukan hadis-hadis tersebut. Jadi disebabkan itulah beliau menulis hadis-hadis yang sahih. Sebab-sebab Sahih Bukhari lebih penting daripada Sahih Muslim. Yang pertama adalah disebabkan Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam memilih perawi. Sebab dia perawi Sahih Bukhari yang tidak ada dalam Sahih Muslim adalah seramai 435 orang. Yang dikritik oleh ulama' Jarh wa Ta'dil, daripada mereka adalah seramai 80 orang. Dan daripada perawi Sahih Muslim yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari adalah seramai 620 orang. Perawi yang dikritik dari mereka oleh ulama' adalah sebanyak 120 orang. Disebabkan itulah
menunjukkan bahawa Sahih Bukhari adalah lebih sahih berbanding Sahih Muslim. Yang kedua, perawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari kebanyakannya mereka adalah guru Imam Bukhari. Sudah pasti murid lebih kenal guru dia dan diorang boleh bezakan hadis itu sahih ataupun hadis itu daif. Disebabkan itulah Sahih Bukhari lebih penting daripada Sahih Muslim. Yang ketiga, Imam Bukhari meriwayatkan hadis perawi yang dikritik dalam mutaba'at dan syawahid. Okey, sebaliknya Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis mereka dalam bentuk usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, nama saya Fairusiana binti Syafi'i, Nometrik di 183-10938. Okey, seterusnya saya akan sambung bab-bab syarat-syarat Imam Bukhari. Okey, yang pertama ialah sanadnya hendaklah bersambung. Okey, maksud di sini kiranya sanadnya tidak akan terputus pun dengan antara perawi yang lain. Itu yang pertama. Okey, yang kedua ialah perawinya perlulah seorang yang adil. Okey, maksud di sini seorang yang adil tu ialah tidak akan melakukan dosa besar dan tidak akan meneruskan dosa kecil. Itu maksud seorang yang adil. Dikiranya tidak berdusta lah kan. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula ialah perawinya perlulah seorang yang sempurna dabitnya. Okey, di mana dekat sini dia nak katakan sebenarnya seorang perawi tu hendaklah ingatannya sangat kuat. Kira macam memang apa yang orang cakap tu memang ingat lah kan. Bukan macam kita ni macam nak kena tulis juga kan. Ada yang ingat tu ingat lah kan. Tapi macam kita ni tak mampulah sepenuhnya kita akan ingat apa yang orang tu cakap. Betul kan? Okey, yang keempat pula ialah tidak syaz. Okey, dimaksud kat sini setiap hadis Imam Bukhari ni tidak akan bercanggah langsung dengan perawi. Faham tak kat situ? Okay, itu yang keempat. Okey, yang kelima pula ialah tidak ada ilah. Okey, maksud kat sini ilah ni macam tak ada kecacatan langsung lah dengan hadis Imam Bukhari ni kan. Tak ada pun cacat-cacat cela bagai semua. Tu tak ada. Okey, seterusnya ialah contoh hadis. Okey, kita tengok pada contoh hadis pula. Okey, contoh hadis Imam Bukhari ialah larangan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, sesungguhnya berdusta atasku tidak seperti berdusta atas orang lain. Okey, barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Okey, itu ialah hadis Imam Bukhari. Okey, maksud ayat ni ialah contohnya kita tengok pada orang kafir lain. Di mana orang kafir dan dia kan ada Bible kan. Okey, dia percaya Bible tu tapi dia tak percaya Al-Quran. Okey, macam tu juga kira macam dia percaya yang ada Nabi tapi dia tak percaya yang sebenarnya utusan Allah tu Nabi Muhammad, tapi dia percaya Nabi Isa. Kira itulah contoh dia. Okey, seterusnya kita tengok pada pula penyusunan hadis-hadis Sahih Bukhari. Okey, di mana hadis Imam Bukhari ni dia menyusun dalam mengikut kitab, dan setiap kitab tu dia mempunyai bab-bab tau. Bab-bab tertentu lah kan. Okey, contoh dekat sini kira macam kitab Al-Iman. Okey, contoh kat situ kitab Al-Iman tu, dalam kitab Al-Iman tu ada lagi bab-bab tertentu yang ada kat dalam kitab tu. Okey, kalau senang cerita contohnya macam kita punya bab fiqh kan. Dalam bab fiqh kita kan ada lagi bab bersuci, solat, zakat, wakaf, puasa, haji. Macam tu lah. Kira macam dalam setiap kitab tu dia punya banyak lagi bab-bab yang lain. Kat sini dia bagi kitab Al-Iman, kitab ilmu, kitab uduk, kitab mandi, kitab haid dengan kitab tayamun, dengan kitab solat. Dan dia kata banyak lagi lah tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah Sofia binti Azman. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang Imam Muslim.
Kita tengok kepada biodata beliau dahulu. Okey, nama sebenar beliau adalah Imam Abdul Husain bin Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Haushaz Al-Hushari An-Naisaburi. Okey, beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 202 Hijrah atau 817 Masihi. Okey. Imam Muslim ini merupakan seorang imam dalam pengajian hadis yang boleh dipercayai oleh hafiz, oleh penulis dan ahli fiqh. Okey, 10 tahun Imam Muslim sering datang dan berguru dengan seorang ahli hadis iaitu Imam Ad-Dakhil. Okey, seterusnya adalah 11 tahun beliau mula hafal hadis dan mula berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebut riwayatnya hadis. Maksudnya beliau sudah berani membetulkan kesalahan gurunya. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang riwayat hidup Imam Muslim. Okey, pada tahun 218 Hijrah, beliau mula belajar hadis. Beliau juga dianugerahkan kelebihan iaitu ketajaman berfikir dan kuat ingatan dalam hafalan. Bila beliau sudah belajar hadis, Imam Muslim telah mula merantau ke seluruh tempat untuk mendapatkan ilmu. Antaranya adalah beliau telah belajar di Khurasan, iaitu beliau telah berguru bersama dengan Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawai. Seterusnya di Hijaz pula. Di Hijaz beliau belajar bersama dengan Sa'id bin Mansur dan Abu Mas A'buzar. Ketika di Mesir pula, beliau berguru bersama dengan Amru bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan beberapa lagi ulama hadis yang lain. Yang seterusnya adalah di Rai, iaitu beliau telah berguru dengan Muhammad bin Mahran dan Abu Ahsan. Selain itu juga di Iraq juga beliau belajar hadis bersama dengan Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Salamah. Seterusnya Imam Muslim juga dikenali dengan sifat tawadu' dan warak dalam ilmu, telah meriwayatkan banyak puluhan ribu hadis. Antara hadisnya adalah yang pertama adalah Al-Jami As-Sahih, iaitu Sahih Muslim. Yang kedua adalah Al-Musnadul Kabir, iaitu kitab yang menerangkan nama-nama perawi hadis. Yang ketiga adalah Kitabul Asma' wal Kuna, dan keempat Kitab Al-A'la, dan yang kelima adalah Kitabul Aqran, dan banyak-banyak lagi lah. Beliau telah meninggal di Kampung Nars Abad, ialah salah satu daerah di luar Naisabur, iaitu beliau telah meninggal pada 25 Rejab 260 Hijrah pada umur 55 tahun. Seterusnya adalah nama guru dan karya dia. Yang pertama antara nama guru Imam Muslim adalah, yang pertama adalah Uthman, iaitu nama karya adalah Al-Jami' As-Sahih. Yang kedua adalah Abu Bakar, iaitu karyanya adalah Al-Musnadul Kabir. Yang seterusnya adalah Abu Syaiban, iaitu Kitabul Asma' wal Kuna, dan yang terakhir adalah Syaiban fi Farwakh, iaitu Kitab Al-I'lal. Sebenarnya banyak lagi nama-nama guru yang telah Imam Muslim telah menuntut ilmu bersama mereka. Antaranya adalah Qutaibah bin Sa'id, Harun bin Sa'id Al-Aili, Muhammad bin Yasar. Seterusnya adalah metod penyusunan hadis. Metod ni apa? Metod ni adalah kaedah penyusunan hadis.
Imam Muslim beliau pernah melakukan klasifikasi hadis-hadis sahih ni berdasarkan prinsip-prinsip ilmu, iaitu ilmu jarh wal ta'dil, iaitu suatu ilmu untuk menilai cacat sesuatu hadis. Okey. Di samping itu juga beliau juga menggunakan sirat al-tahammul, iaitu metod penerimaan riwayat. Okay, contohnya macam madasani, iaitu menyampaikan kepada kami. Yang seterusnya adalah madasana, menyampaikan kepada kami. Dan seterusnya adalah akhbarani, mengabarkan kepada saya. Akhbarana, menggambarkan kepada kami. Dan yang terakhir adalah qa'alla, ia berkata. Okay, dalam hadis Sahih Muslim ni terdapat dalam 10,000 hadis yang sebahagian besarnya adalah diulang-ulang. Okey, kemudian beliau meletakkan bilangan hadis ni pada setiap tajuk dan disertakan dengan nombor hadis yang tidak berulang. Okey, tujuannya apa adalah? Tujuannya adalah untuk memudahkan para pengkaji dan pembaca ni untuk membuat rujukan pada kitab syarah Sahih Muslim. Dan juga dapat mengetahui bilangan hadis yang terdapat pada setiap tajuk dengan mudah. Okey, dari segi bahasa pula kan, Imam Muslim ni dia menggunakan bahasa yang sederhana, yang boleh kita faham, yang kita boleh diterjemahkan dengan sesuai dengan proses pembelajaran kita. Okey, beliau juga memuatkan hadis-hadis yang mudah diingati dan difahami. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita tengok pula pada metodologi penulisan yang khusus yang telah digunakan oleh Imam Muslim dalam penulisannya. Okey, di mana Sahih Muslim ni dia membuat kajian dan mengumpul hadis yang sebanyak dalam 30,000 buah hadis yang dikumpul selama 15 tahun. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua pula ialah Imam Muslim ni dia menetapkan syarat dan menggunakan kaedah-kaedah tertentu dalam mengumpul dan menulis hadis dalam kitab sahihnya sendiri. Okey, itu yang kedua. Okey, kita tengok pula kepada yang ketiga ialah tidak meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang adil. Okey, di mana adil dari segi pemilihan riwayat hadis, selain itu jujur dan amanah dalam menghimpunkan hadis-hadis tanpa ada unsur penyelewengan. Okey. Yang keempat pula ialah hadis yang diriwayatkan mestilah bersambung sanadnya dari awal hingga akhir. Okey, di mana sanadnya tak akan terputus dengan perawi-perawi yang lain. Okey, kita tengok pula kepada kesimpulan. Okey, di mana Imam Bukhari ni merupakan seorang tokoh yang banyak berjasa dan keilmuan beliau ni dalam bidang hadis ni sangat meluas dan tak ada tandingan lah antaranya kan. Okay, dan beliau dia menghasilkan banyak karya dan cukup hebat dalam kitab-kitab yang kita tahu. Contohnya macam kitab Iman dan sebagainya. Okay, dan di mana ijma' umat sendiri menerima bahawa hadis-hadis Bukhari ini adalah hadis yang sahih. Kesemuanya adalah sahih. Okay, itu bagi kesimpulan Imam Bukhari. Okey, kesimpulan Sahih Muslim pula ialah di mana dia adalah kitab sahih yang kedua. Okey, di mana hadis Imam Muslim ni dia mengandungi di mana hadis Imam Muslim ni dia mengandungi berkaitan lah dengan kehidupan sosial umat kita sendiri kan. Okey, di mana hadis dia sesuai lah untukkan jadikan panduan dan rujukan dalam kehidupan seharian kita lah, dan kita untuk mencapaikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Okey, sekian, terima kasih.